Taman Jepun sangat terkenal dengan suasana alam semula jadinya yang menenangkan. Tanah berkeluasan 6 ekar yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan hijau dan kolam ikan ini pasti membuatkan anda terasa seperti berada di negara matahari terbit Jepun. Reka bentuk Taman Tasik Shah Alam sendiri merupakan hasil rekaan daripada arkitek landscape warga negara Jepun, iaitu Mendiang Fumiaki Takano. Jadi sedikit sebanyak memberi berkait rapatlah dengan Taman Jepun yang dibangunkan sekarang ni. Kita di Taman Jepun ni sendiri ada 7 laman khas. So pintu gerbang tu menjadi tanda aras lah ataupun landmark untuk laman utama. Sepanjang laman ni kita akan tengok ada sukubai. Sukubai itu adalah tempat mencuci tangan sebelum mereka masuk ke dalam rumah teh. Sukubai itu kita guna batu granite. Batu granite itu sebagai dia punya kolah lah, kolah. So ada air akan mengalir di atasnya melalui kita guna elemen buluh. Yang kedua, kita ada laman refleksologi. Laman refleksologi ni kita menggunakan batu-batu kerikil lah. Yang ini fungsinya sebagai, kalau ikutkan zaman dulu, sebagai rawatan kepada pengguna lah. Kita guna tapak kaki kita jalan atas batu kerikil itulah. Ya. Okay, yang ketiga kita ada laman teres. Laman teres ni adalah di belakang sana ada air pancuran lah. Di belakang air pancuran tu kita ada mural. Laman zen ni pun dia ada kriteria elemen batu-batuan, tapi batu-batuan yang lebih halus lah. So yang itu dia ada 2 color of jenis batu, batu hitam dan batu putih. Kat laman berantara tu ada rumah teh. Rumah teh tu dia seakan-akan macam gazebo. Gazebo untuk tempat berehat kan. Gazebo tu kayu-kayu nilah tempatan lah kita guna. Kayu cengal ataupun kayu kayu keras biasa. Bagi mendapatkan dekorasi laman yang cantik, pelbagai faktor harus diambil kira dan konsepnya mestilah praktikal. Laman bertemakan Taman Jepun bukan sahaja sesuai diterapkan di kawasan yang luas, malah tetap menarik untuk sudut yang kecil dengan pemilihan pokok yang sesuai. Okey, untuk laman kecil, kita sarankan untuk menggunakan konsep Jepun ni adalah menggunakan pokok bonsai yang kita tanam dan juga batu-batuan lah. Dan kalau nak tambah elemen lain bolehlah letak arca yang kecil-kecil tu, arca-arca macam roda ke ataupun yang menunjukkan budaya Jepun. Tak perlulah terlampau, orang cakap terlampau penuh sangat. Just simple lah. Okey, untuk yang contohnya rumah di kawasan kondo pula, kita boleh cadangkan penggunaan pokok bonsai juga tapi menggunakan pasu lah. Maksudnya sebab dia tak ada ruang untuk tanam, jadi kita cadangkan tanam guna dalam pasu. Selain bonsai, kita boleh propose ataupun cadangkan pokok buluh. Buluh pun boleh ditanam dalam pasu jugalah dan juga menggunakan elemen batu-batuan di sekitar kawasan inilah yang nak ditanam tu. Untuk kawasan laman yang besar pula, kita boleh gunakan elemen yang banyak lah. Contohnya penggunaan pokok-pokok bonsai, pokok buluh, kita boleh guna batu-batuan. Batu-batuan yang jenis bukan kecil je, batu besar pun boleh guna. Dan juga boleh buat elemen air, maksudnya elemen kolam ikan koi lah. Jadi keistimewaan bagi kawasan yang besar tu kita boleh buat kolam berbanding dengan kawasan yang lebih kecil lah. Pemilihan material sangat penting untuk menghasilkan dekorasi laman yang ideal. Khairunisa berkongsi tip pemilihan bahan yang sesuai bagi mewujudkan suasana laman Jepun untuk sudut dan ruang kediaman. Kalau kita nak buat Taman Jepun ni, pemilihan material dan juga bahan-bahan dia sangat pentinglah. Okey, pertama sekali kita kena tengok dari segi sudut jenis ni lah, jenis pokok tadi yang saya bagi tahu. Pemilihan jenis pokok dia kena dari segi warna dia lebih kepada color putih ataupun merah. Okey, yang keduanya pemilihan dari segi hardscape, iaitu landscape kejur. Kita mesti pilih dari jenis batu-batuan ataupun color yang warna hitam dan putih yang menunjukkan minimalis. Sebenarnya konsep
Taman Jepun tu sendiri menggambarkan konsep minimalis iaitu simple. Elemen landscape kejul lain yang kita boleh gunakan, contohnya kita boleh buat jambatan, macam jambatan batu tu. Jambatan batu digunakan daripada batu tanah liat. So kita boleh cat menggunakan cat warna yang inilah sama konsep dengan Jepun iaitu warna merah. Dari segi material lain, contoh kalau kita nak tambah pagar, kita boleh gunakan pagar-pagar yang berunsurkan daripada buluh lah. Selain pengubahsuaian dan pemilihan material yang sesuai, padanan warna turut memainkan peranan penting bagi menaikkan seri hiasan laman. Tona warna panas seperti merah dan jingga boleh digunakan untuk menyuntik kelainan. Lepas tu warna-warna pun yang melambangkan natural, yang semula jadi, bukan warna yang terlampau terang. Jadi warna-warna yang sesuai lah, macam warna coklat kan. Boleh ditambah dengan elemen yang berwarna merah jugalah. Selain dari itu, macam kalau kita nak propose ataupun cadangkan kolam yang mengandungi ikan, kita boleh cadangkan ikan jenis ikan koi ataupun ikan air tawar. Yang itu sesuai untuk kolam Taman Jepun. Dengan hanya menggunakan 3 elemen utama iaitu batu, air dan tumbuh-tumbuhan, penonton juga boleh mewujudkan laman di rumah sendiri bertemakan Taman Jepun berkonsep minimalis yang semestinya membawa anda lari dari suasana kesibukan seharian.